Dalam setiap kelapangan yang kita ada, perlu kita ambil masa untuk mengutamakan kesihatan dan juga kesejahteraan diri sendiri. Bukan dari segi fizikal, ya betul, exercise semua itu penting. Tapi dari segi ketenteraman dan keamanan mental itu, jangan sekali-kali kita kompromikan. Bersama kami pagi ini, saya pula rasa tenang tengok beliau. Terima kasih Fatin Nabila kerana sudi datang bersama ke studio pagi ini, pagi-pagi Ahad ni. Fatin memang terkenal dan juga cukup dikenali tentang kepakaran dan juga aktifnya Fatin mempromosikan ataupun memperjuangkan kesihatan mental. Dan kita tahu sekarang ni lebih ramai yang peka, lebih ramai aware tentang ada anxiety, ada keresahan dan Fatin juga dikenali dengan pelbagai teknik ataupun cara untuk menangani ketidakstabilan ataupun bila berlaku kegusaran emosi ni. Mungkin Fatin boleh berikan sedikit pengalaman kenapa kita ada banyak air kat depan meja kita pagi ini. Okey, air ni demonstration kepada emosi kita, kepada kehidupan kita. In this life, sangat-sangat penting untuk kita jaga diri kita sendiri. Betul. Untuk kekal, untuk stabilkan emosi. I was having anxiety disorder 3 years before. Fatin juga ada. 3 to 4 years before. And perasaan tu sangat tak best. Betul. Perasaan tu sangat-sangat, Fatin tak tahu nak describe macam mana. For those yang alami, for those yang go through, dia tahu macam mana perasaan takut tu. Dan perasaan takut tu dia bukan 1 minit, 2 minit, 3 minit, setengah jam. Yeah. Dia kalau dah doktor diagnose ada anxiety disorder, perasaan takut tu, it can be seen that every single time. Just imagine, every single time. Meaning to say that the moment when it happens every single time, perasaan takut tu, just imagine, you buat apa-apa pun dalam keadaan yang tak best. So, hari ni, how I tackle that, for the past few years before, apa yang I buat adalah positive self-talk. Itu yang doktor I ajar. Positive self-talk maknanya bercakap dengan nada-nada positif kepada diri sendiri. Exactly. Normally, kita selalu nak cakap benda baik, kita selalu nak cakap benda yang best kepada orang lain. But never to ourselves. That is the biggest reflection that I got the moment once I am in a treatment room dengan doktor. And subhanallah, doktor kata, Fatin, in order for you to break that pattern, negative pattern in your brain, you have to speak something that is positive. Always, always and always. Cakap benda elok kepada diri sendiri. Yes. Tapi kadang-kadang ada yang takut cakap hati macam adakah kita tak menerima realiti ke kalau kita sentiasa lihat semua okey tapi sebenarnya tak okey. Tapi bagaimana kita nak menseimbangkan di antara positive talk dan juga tidak menerima realiti. Understand. Negative things happen. Benda tu memang kita tak boleh nak tolak. Kita recognize, I'm having this negative situation. The moment once kita recognize I'm having this kind of negative emotion in our life, kita try day by day untuk improve. But here's the thing. Based on research, the moment bila Fatin go through research ni, Fatin cakap, oh my God, this is something that is very huge. Based on research, it is told that a human, we have average of 60,000 thoughts. 60,000 fikiran. And 75% setiap hari ataupun setiap hari kita ada 60,000 fikiran. Yes. And dia termasuk besar ataupun kecil. It's every single thing. And 75% is negative. Wow. And 95% is repetitive. Sebab itulah Allah beri zikrullah. And there's one particular ayah in this Quran, Allah said, in the remembrance of Allah, do hearts find rest, do hearts find ease. So, remembrance of Allah, zikrullah itu adalah kita memuji Dia Maha Besar. Every single zikrullah that we have appointed, semuanya benda yang positif. Betul. Sebab tu kalau kita faham, sangat berbeza. Contohnya kalau kita zikrullah, subhanallah, efek dia sangat berbeza. Itu energy positive from the zikrullah itself, it affects the whole of our body. Jadi kalau apa juga pegangan agama sekalipun, sekiranya mereka berdoa benda-benda yang elok, insyaAllah benda yang elok akan datang kembali kepada kita. Fatin buat contoh. I would like to show you an example. This is our body. Ini badan kita. This is our body. This is our body. Cuba bayangkan ya, every single day, we speak something that is bad to ourselves. Yang tak elok ni colour ungu. Yes, yang tak elok ni colour purple. Bayangkanlah kita masukkan perkara yang tak elok, colour ungu ni dalam badan kita. Cuba bayangkan every single day we said that we are so stupid.
Okay. Aku tak bagus. Tak pandai sekolah, lembab semua. Yes, semua tak baik. Teruk, tak guna. Ya, sekali-sekalinya bukan saja daripada kita, daripada sekeliling pun bila kenapa uni lambat, kenapa uni tak pandai semua. Cuba bayangkan ini kita bawa kepada tempat-tempat yang kita pergi. Kita bawa energi ni, kita bawa negative self-talk ni kepada semua tempat. Ya. Kita kata lagi, the moment bila kita ada negative emotions, kita kata kita ni useless, kita ni worthless, every single thing, kita masukkan. Just benda tak elok, all the negative things masuk dalam. Kita pergi kerja, kita pergi tengok anak, kita tengok suami, semuanya dengan this negative thing. Then we ask ourselves, kenapa benda baik tak datang kepada diri? Why me? Ya, macam mana benda nak baik datang kepada diri kalau diri kita penuh dengan benda-benda yang tidak baik. So that's why positive self-talk is something that is very important. Contohnya, ini benda yang elok lah. Kita mula cakap benda-benda positif dalam. Cuba bayangkan, aku seorang yang sangat baik, seorang yang sangat-sangat seronok. Nampak? Dia semakin tu. Dia makin terang, makin terang. Yes, seorang yang sangat-sangat happy. Aku seorang yang boleh stabilkan emosi aku. I embrace all challenges in my life. I am so good. Can you see that? Ya, betul. And subhanallah, inilah kalau kita masukkan benda-benda yang baik dalam diri kita, it will change the colour, right? Perlu kita ingatkan juga kepada masyarakat sebab bukan sahaja self-positive talk kepada diri sendiri, sekeliling keluarga kita sebenarnya juga. Lagi banyak kena bank, lagi banyak. lagi susah kita nak clearkan balang ni. In order for you to be happy, dia kena bermula dengan diri sendiri dulu. Betul. So, this particular thing is, I'm talking about our inner self. This is our self first. Kalau kita nak mengharapkan orang lain untuk berubah, susah. It takes a long time. Dan apa yang Fatin perasan dalam perubahan Fatin untuk Fatin betul-betul stabilize my emotions, Fatin sembuh daripada anxiety adalah Fatin ubah diri Fatin dulu. Dan Fatin ubah cara Fatin komunikasi dengan diri dulu. So this is the manifestation when I change my conversation with myself. Kan? Sebab conversation with ourselves, setiap hari, setiap masa kita bersama dengan diri kita. Kalau kita tak jaga apa yang kita cakap, it will harm us. Itu yang orang cakap kadang-kadang lah, lagi banyak you cakap banyak-banyak tu doa. I mean, yang kita dengar lah percakapan daripada orang luar kan. Bagaimana Fatin lihat untuk golongan yang muda khususnya yang sentiasa mudah terpengaruh dengan pendapat masyarakat dan apa persepsi orang ramai. Bagaimana untuk kekal dengan mentaliti lagi banyak benda-benda positif kita cakap kepada diri kita, lebih kukuh juga kita dari segi jati diri. Sebab orang muda sekarang kita nak please semua orang. Mereka nak please semua orang, saya tak muda. Jadi bagaimana mereka untuk kekal teguh dan sentiasa berfikiran positif walaupun banyak di antara luar sana yang tidak percaya dengan kebolehan dan juga kepribadian mereka. Subhanallah, benda yang paling penting, this is what I've heard from Ustaz daripada Indonesia, one of the biggest ulama in Indonesia. Kata beliau adalah ilmu. The moment once you want to stabilize yourself, maksudnya you nak sendiri, being independent with your emotion, you need knowledge. You kena masukkan diri dengan ilmu sebab in fact in the Quran it says this matter. Tak berbeza sangat orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu. The way how they think, the way how they respond on problems, the way how they do things sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Sebab tu untuk kita stabilkan emosi kita, macam Fatin, I am so happy even though sekarang Fatin tidak lagi ada anxiety, tapi Fatin still masuk therapy session. Why? Sebab kita manusia. We will encounter with certain problems. And kita kena pandai untuk hadapi cabaran tu. Dan macam mana nak pandai hadapi cabaran tu? Dengan berjumpa orang yang betul untuk bantu kita. Dapat nasihat daripada orang. Finding the right person to embrace your challenge is something that is very important. Kalau kita bercakap dengan orang salah, maka salahlah respon kita. Kalau kita cakap dengan betul, betullah respons kita. Fatin, dalam 2 minit berbaki ini, ramai yang juga bertanyakan kepada kami melalui laman media sosial bagaimana untuk menyertai dan apakah ada sebarang program dalam masa terdekat ini untuk Fatin dan juga rakan-rakan seperjuangan. Subhanallah, berkaitan dengan tadi Fatin mention, kalau kita jumpa orang yang betul, jumpa circle yang betul, it will elevate our emotions, right? Dan insyaAllah kalau Allah rezekikan, Fatin nak jemput kita semua untuk join satu camping. Dan camping ni dia lebih kepada santai dan dia kita in touch dengan nature. Ada limit peserta tak?
Berapa orang peserta hadnya? Alhamdulillah so far dalam 20. 200 macam itulah. Ada few you can actually ask the admin nanti. Tapi apa yang paling penting adalah kita akan improve our mental health. Kita akan betul-betul go through mental health issue dan kita nak reflect sama-sama apa yang kita boleh buat dalam tu bersama dengan Fatin punya partner Dai Izhar juga insya-Allah. Ya, pada 24 dan 25. Februari. Ya, Februari. Okey, dah dekat dah. Go through sama-sama, just imagine ya. In the nature, pada waktu malam, and then kita sama-sama duduk and then kita talk about mental health problems and how to encounter it. Just imagine. Ya Allah, Tuhanku. It's going to be so much fun insya-Allah. Lokasinya? Lokasinya dekat Ulu Yam Baru. Ulu Yam. Ya, bersama dengan Unggun Flintstone insya-Allah. Ya. Masih ada ruang untuk mendaftar lagi? Ya, masih ada ruang untuk mendaftar. Boleh terus pergi ke Instagram Unggun Flintstone untuk daftar insya-Allah. Ini bukan pertama kali perkhemahan seperti ini dibuat? Ya, bukan pertama kali. Dan pemerhatian Fatin sebelum, kalau kita buat comparison ataupun perbandingan sebelum ini, apa yang Fatin lihat perubahan paling besar untuk peserta dan mengapa mereka perlu sertai program ini? Kita share something that is very practical. Ya. Sebab the moment when you have knowledge, tapi kalau tak pandai nak aplikasi, benda tu tak akan jadi apa. Ya. Perubahan akan perubahan akan berlaku kalau kita tahu cara nak mempraktikkan ilmu tu. So insya-Allah Dai Izhar dan Fatin insya-Allah nanti dalam session kami and other influencers as well that will join in, kita akan go through practical tips on how to make yourself stable. Okey, laman web, Instagram Fatin Nabila. Terima kasih kerana sudi sekali lagi bersama kami. Satu analogi dan juga demonstrasi yang sangat bermakna. Jangan lupa tukarkan warna ungu itu kepada warna putih. Dan kita harap dapat berjumpa lagi insya-Allah Fatin pada masa akan datang. Dan juga untuk memastikan kesejahteraan diri, tidur itu penting. Jadi selepas ini kita bersama Zaitun Khalid juga Munawar untuk segmen seterusnya. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.